Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Uban Nabi ada sebahagian duduk di sini, sikit di sini. Yang kedua duduk di sini. Sudghaih, di sini sikit, di sini sikit. Yang ketiga duduk di mana? Di sini. Di tengah-tengah aqiqah. Ini tempat belah rambut ni. Dia duduk tengah-tengah. Jadi sini sikit ada uban, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Segak je. Orang kalau ada uban sini sikit, lepas tu sini sikit, segak. Segak tu. Tu uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak banyak uban Nabi. Jadi Nabi menggabungkan dua kecantikan. Kecantikan hitam dan juga keagungan putih. Kerana orang ni kalau ada janggut putih, maka orang akan tengok gah pada orang tersebut. Kalau putih nampak gah. Dan sahabat mengira uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali. Cinta mereka dengan Rasulullah dikiranya uban Rasulullah SAW. Kita ada orang kira uban kita. Bini kita, hak sayang kita pun, dia kata dia sayang kita, dia kata dia hidup semati dengan kita dan sebagainya. Lepas kita mati dia kahwin lain kan. Yang tu pun tak kira uban kita. Tak kira uban kita. Cuba tanya dia, kalau betul sayang abang, berapa uban abang? Lepas tu dia kata balik, kalau abang sayang saya, jangan tanya soalan tu. Faham? Tak ada kerja orang bagi. Duk tanya buat apa benda tak ada kerja. Banyak lagi kerja lain daripada kira uban abang. Kan ada faedah pun dia kata. Ada faedah kira uban orang lain tak? Uban Nabi Muhammad dikira. Kasihnya sahabat sampai macam tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian mereka terhadap Nabi. Dan yang mengira uban Nabi kesemuanya sahabat yang kecil-kecil, bukan sahabat yang besar. Karena sahabat yang besar-besar tidak mampu melihat Nabi secara terus. Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak mampu melihat Nabi secara terus, dan kalau saya diminta untuk menceritakan tentang Rasulullah, saya tak akan mampu. Karena saya tidak pernah melihat Nabi secara terus. Ketika duduk depan Nabi, saya hanya menundukkan pandangan. Ini akhlaknya sahabat yang besar-besar. Tapi sahabat yang kecil-kecil, yang mereka ni orang muda-muda dan sebagainya, mereka melihat Nabi. Dan alhamdulillah, kalau tidak ada mereka, tak sampai riwayat kat kita. Maka sahabat-sahabat kecil ni ketika mereka besar, mereka riwayatkan balik, kami pernah tengok Nabi. Punya kagum tengok Nabi sampai kira uban, tak ada kerja dah. Sampai macam tu punya kagum tengok Rasulullah, tengok 1 2 3 kira uban. Ajib betul kasih mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sampai pengetahuan tadi kepada kita dan maklumat tadi sampai kepada kita. Kerana apa? Kerana perhatian mereka terhadap Rasulullah sangat mendalam. Kerana itu sahabat Nabi ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang khusus Allah Ta'ala jadikan untuk menyampaikan kepada kita tentang syariah. Kalau tak, kerana mereka tak sampai kepada kita semua benar. Boleh faham tak? Sebab tu kita kena ucap jazallahu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan diutuskan sahabat Nabi kepada kita. Syekhuna Dr. Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani. Itu maksud saya. Ya? Guru saya ni pakar bedah. Dia pakar bedah. Dan dia juga ada PhD dalam bidang pembedahan salur darah. Dan dia juga adalah ulama besar Al-Azhar Al-Syarif yang mengajar kitab fiqh, hadis dan sebagainya di Al-Azhar pada satu ketika dulu. Sekarang mengajar di masjid beliau dan juga mengajar di masjid Al-Imam Dartir. Dan beliau adalah bapa mentua kepada Maulana Syekh Usamah Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Ini alim besar dan juga murabbi, wali Allah Ta'ala. Yang menginaikan rambut Nabi siapa? Yang ketika dilihat, pernah dalam riwayat disebut, kami pernah melihat rambut Nabi diinaikan. Baik, siapa yang inai rambut tadi? Adakah Nabi? Sebagian ulama kata tidak. Yang menginaikan tadi adalah para sahabat untuk menjaga rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut katanya dalam kalau dalam sains katanya, kalau kata tergugur daripada rambut seseorang, dia boleh tahan 60 tahun. Maksud dia tidak akan hancur selama 60 tahun. Kalau kata rambut tadi gugur, kita simpan 60 tahun boleh kekal rambut tadi. Selepas 60 tahun dia akan hancur. Beza dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi yang ada di dalam masjid Sayyidina Husain. Rambut tersebut diceritakan oleh imam masjid, dia cerita macam tu. Dia kata rambut biasanya dalam kajian 60 tahun saja boleh kekal elok. Rambut ini tanpa diletakkan sebarang bahan pengawet masih kekal sampai sekarang, yang umurnya 1400 tahun lebih. Maksudnya ini rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertabaruk dengan rambut Nabi, bertabaruk dengan asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peluh Nabi, kuku Nabi, air kahak Nabi, air liur Nabi,
Ada yang tabaruk dengan air kencing Nabi SAW, seperti Sayyidatina Barakah, yakni Ummu Aiman. Sayyidatina Barakah Ummu Aiman yang menjaga Nabi Muhammad SAW, yang Nabi pernah mengatakan bahawa beliau adalah ibunya Rasulullah, karena beliau yang menjaga Rasulullah setelah wafatnya Sayyidatina Aminah. Pernah minum air kencing Nabi Muhammad SAW. Pernah minum darah Nabi Muhammad SAW di kalangan sahabat Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan juga sebahagian sahabat seperti Abu Taibah yang membekam Rasulullah pun dikatakan pernah minum darah Nabi Muhammad SAW. Dan kesemua mereka ini didoakan oleh Nabi Muhammad dengan kebaikan. Dan bila darah Nabi dan juga keseluruhan badan Nabi ini menjadi suci, sebagian ulama kata menjadi suci sejak pada lahir lagi, sebagian lagi kata ketika mana Nabi dibelah dadanya, dibuang hazzun minasyayatin daripada dada Nabi. Kata Imam Ibn Hajar, mulai pada saat tersebut keseluruhan tubuh badan Nabi suci, termasuk perkara yang keluar daripada badan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi SAW kalau buang air besar, maka tidak akan dilihat kesannya, tidak dilihat, tak pernah dilihat kesan air besar. Sebab kita tak sebut najis, sebab tidak ada yang keluar daripada badan Nabi najis, semuanya suci dan tidak ada kesan. Yang kesan yang ditinggal apa dia? Bauan yang sangat wangi pada waktu tersebut ketika Nabi buang air besar. Bila buang air besar dilindungi oleh pokok-pokok, kemudian Nabi bangun setelah selesai, maka akan wangi tempat tadi dengan semerbak. Kalau kita buang meninggalkan kesan jebak yang sangat hebat, seperti bau musang. Jam orang kalau kata bau. Tengok ini bau Nabi kita Muhammad. Kalau kata itu pun dah berbeza dengan kita, kita nak kata Nabi sama dengan kita. Ada seorang lelaki daripada negeri yang kita tidak mau sebut yang di sini pernah mengatakan bahawa Rasulullah ni apa kita nak agung lebih-lebih. Dia kata sama dengan kita ya. Nabi berak kencing serupa kita tampak sudah lagi baru tahu. Tai hang tak ada siapa nak ambil ya. Ayat kencing hang tak ada siapa nak ambil. Siapa nak minum ayat kencing kamu? Air kencing Nabi Muhammad diminum oleh Sayyidatina Barakah Ummu Aiman. Kita ni kalau tak air ni, kalau ni air kencing, tak dekat mulut pun tahu dah kata air kencing. Tak kat mulut. Bau pun tahu dah air kencing. Beliau boleh minum sampai habis. Dan apa rasanya? Wallahu alam. Bila Nabi tanya, kamu tahu air apa tu? Dia, saya tak tahu ya Rasulullah. Tak tahu. Nabi kata, tu air kencing aku, kata Nabi. Nabi kata, kamu tidak akan kena penyakit sampai akhir hidup kamu. Sampai mati kamu tak akan kena penyakit, wahai Ummu Aiman. Tunggu tak kena penyakit sepanjang umur hidup dia. Tak pernah demam, tak pernah sakit apa, berkat Nabi Muhammad SAW. Air kencing kita kalau tak dalam TA, ada orang tak air kencing dalam TA, tak lancawan kalau orang main bau jam tu bau masuk hospital tu. Kalau masuk mulut pakai ICU. Macam mana boleh sama Nabi dengan kita? Nabi berak kencing sama dengan kita. La ilaha illallah. Ini orang yang tak kenal lantung tentang Nabi, tapi konon-kononnya nak memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perjuang sunnah apa? Nabi pun tak kenal. Kamu kenal Nabi macam postman saja. Dia boleh sebut Nabi macam postman, tuan-tuan. Nabi ni macam postman, dia kata. Bila dah selesaikan, sampaikan risalah, selesai kerja dia. Kita kalau postman main hantar surat kat rumah, kita jamu air, dia kata. Ada jamu air kat dia. Ada kita muliakan dia, sambut dengan kompak. Postman datang, dia kata kita tak sambut pun, dia sampaikan surat, selesai balik. Oi, dia buat Nabi macam tu. Dia boleh samakan Nabi dengan postman. Yang pertama dia hina postman. Dia ingat postman kita tak boleh muliakan kan? Awak postman dia tak boleh bagi air kan? Kamu ni orang ke binatang ni? Kalau postman tu datang, kemudian kita nak bagi air kepada postman tadi, apa masalah dia? Kalau kamu nak muliakan dia sebagai dia manusia dan juga orang, dan dia juga kita menghormati dia, apa masalah dia? Ini kamu macam memandang rendah pada pekerjaan orang dan kemudian menyamakan sesuatu yang tidak sama dengan Rasulullah SAW. Ini ajaib kepada orang-orang yang begini, tapi orang begini dijadikan sebagai sandaran, jadikan panduan oleh sebahagian orang. Jadi orang tidak ada adab. Orang yang tidak ada adab dengan Nabi, tak ada tempat bagi dia di sisi Rasulullah SAW. Orang tak ada adab dengan Nabi SAW, tak ada layak untuk dia bercakap tentang agama Allah Ta'ala. Beradab dulu dengan Rasulullah. Bertabaruk dengan rambut baginda, tidak ingkar melainkan yang buta. Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar waqi' hanya yang gila. Orang gila aja ingkar waqi' ni. Waqi' dia reality. Waqi' maknanya reality. Jadi tidak ingkar reality melainkan orang gila.
benda jelas-jelas dalam syarak, dalam riwayat disebutkan adanya perbuatan tabarruk yang dilakukan atau mengambil barakah yang dilakukan oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat mengambil barakah dengan Rasulullah. Sayyidina Muawiyah mengambil kuku Rasulullah di kumpulnya beliau. Sebelum wafat diletakkan, dipesan kepada anak-anak cucu dia agar diletakkan kuku-kuku Rasulullah di kelopak matanya, agar ketika ditanam nanti dia ditanam bersama dengan kuku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali Sayyidina Khalid Al-Walid, ketika jatuhnya topi perang beliau dalam peperangan Yarmouk, beliau mengarahkan prajurit untuk cari balik topi tadi, sampai ada sebahagian yang terkorban. Bila ditanya kepada dia, apa penting sangat topi ini? Kata dia, kerana dalam ini bukan kerana topi ini, kerana ada sesuatu dalam topi tersebut, iaitu rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana saya bawa rambut Nabi dalam peperangan, dan kerana ini saya menang, kata beliau. Dia menang kerana itu, bertawassul dengan Rasulullah. Ini sahabat Nabi. Takkan nak kata sahabat syirik. Sahabat buat syirik. Air kahak Nabi Muhammad, Nabi ludahkan kahak Nabi, disambut oleh para sahabat. Nampak? Jangan buat muka. Ada orang bila dengar kisah ni dia buat kalau dia buat muka macam tu, dia boleh daftar jadi ahli persatuan Abdullah bin Ubay. Faham? Abdullah bin Ubay bin Salul. Puak ni saja duduk belakang waktu ketika dilihat sahabat-sahabat Nabi buat macam tu, dia buat muka. Puak ni jijik lah buat benda macam ni. Ini geng-geng munafik saja yang buat macam tu. Ahli iman tak buat macam tu. Malah mereka berebut-rebut untuk dapatkan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Malah rambut Nabi Muhammad, Nabi sendiri yang bagi. Ketika Nabi dicukur rambutnya ketika di Hudaibiyah, Rasulullah yang bagi sendiri rambut. Ada yang dapat selai, ada yang dapat 2 lai, ada yang dapat 3 lai. Nabi sendiri yang bagi. Takkan Nabi nak bagi benda yang tak boleh. Sayyidina Rasul bangun ke rumah Sayyidatina Kabsyah, dan ke rumah Sayyidatina Ummu Sulaim. Nabi minum di qirbah, bekas air yang digantung, dibuat daripada kulit. Nabi minum, berdiri, dan Sayyidina Ummu Sulaim bangkit dan mengerak tempat Nabi minum. Disimpan oleh beliau, direndam ketika mana anak-anak beliau sakit, untuk diminum oleh anak-anak beliau. Peluh Nabi di tadahnya beliau. Peluh kita tak ada siapa nak tadah. Kita kata sama dengan Nabi, ada siapa nak tadah peluh kita? Bini kita pun tak mau. Yang kata orang lain, bini kita pun tak mau. Nak peluh, nak tadah peluh kita, nak mewangikan minyak wangi, tak membusukkan minyak wangi lagi dah. Nak sama Rasulullah dengan kita? Tak sama. Jahit betul ya orang-orang yang kata Rasulullah sama dengan dia ni. Pelik kita. Kita tak pelik lah. Nak pelik buat apa? Idza zahara as-sabab batala al-ajab, kata ulama. Bila dah zahirnya sebab, maka terbatallah keajaiban. Takjub kita jadi terbatal. Kita tahu dah sebab apa? Sebab benarnya tak ada adab, tu saja. Bukan kasih sangat pun dengan Rasulullah. Bukan kasih dengan Rasulullah. Dia kata syariat ni dia dapat, kami ni boleh semayang, alhamdulillah dah. Nak kenal Nabi buat apa? Ini orang macam ni orang yang kacang lupakan kulit ni. Tak kenal Nabi Muhammad, tapi seronok dengan solat, tapi tak mau kenal Rasulullah. Saya nak solat saja, saya tak mau kenal Nabi Muhammad. Amboi. Kamu tak tahu siapa yang solat tadi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat seperti mana kamu melihat aku solat. Kenapa kamu tengok aku? Karena aku ini adalah insan yang telah diutus oleh Allah. Kamu kena kenal aku dulu, baru solat kamu tadi akan sampai kepada Allah Ta'ala sempurna. Itu cara dia. Ini sallu kama ra'aitumuni usalli. Tengok tang usalli saja. Tengok tang solah. Tidak tengok kepada man yusalli bihadhihi salah, dengan solat tersebut. Lepas tu kena latih anak-anak kita dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.